مستقيما وهداية نصر لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم انحنا ممن نعرف به أوامرك ونعرف نواهيك وانصرنا ونعم الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوهم وافتح لنا وحدك ولنا أسرار رحمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ويسرنا واحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا به في الدارين. Sekian. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. Maka menukar oleh segala orang yang zalim itu akan perkataan lain daripada yang dikata bagi mereka itu. Maka kata mereka itu habbatun fi sya'ratin, sebiji gandum pada gandum-gandum yang banyak. Meringan-ringan hukum Allah dan mengolok-olok ganti hittah dan masuk mereka itu mengisuk atas punggung mereka itu. Sebelum pada ayat ini Allah Ta'ala berfirman kepada Banu Israel dengan katanya wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Jadi ceritanya selepas pada mereka itu keluar daripada padang Tih, maka Allah Ta'ala perintah kepada mereka supaya masuk ke dalam kampung, dikehendaki kampung itu Baitul Muqaddis, mengikut setengah ulama kata, dan setengah lagi katanya kampung Ariha. Pada katanya udkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum raghadah. Jadi Allah Ta'ala perintah kepada mereka supaya masukkan kepada kampung Baitul Maqdis, artinya kampung Ariha. Dan di sanalah boleh makan dengan makanan yang mewah dan disuruhkan masuk mengikut melalui pintu. Wadkhulul baba sujjadah, dan masuk oleh kamu ke dalam kampung itu pada ikut pintunya. Hal keadaan kamu itu sujada yang bokok kepalanya, menunduk. Dan waqulu, dan hendak kata oleh kamu, dan kata oleh kamu hittatun. Hittatun tu maknanya ampunkan dosa. Apabila jadi hittah tu ialah perkataan yang dikatakan apabila hendak minta ampun dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kata hittah tu, maka Allah Taala mengampunkan dosa-dosa mereka itu. Maka daripada perkataan hittah, daripada perkataan hittah itulah masuk cerita kita di sini. Pada katanya fabaddalal ladzina zalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum, maka menukar, mengubah, tukar
ambil yang lain. Maka menukar oleh segala mereka, segala yang zalim, segala orang yang zalim, orang-orang yang zalim, yakni daripada Banu Israel. Orang-orang yang zalim, yakni zalim ke diri sendiri. Bukan artinya zalim kepada yang lain. Yang menukar, yang mengubah ini ialah orang yang muzalim, yakni muzalim kepada diri sendiri. Maka dia tukarkan perkataan hittah tadi. Maka menukar oleh segala orang yang zalim, yakni orang yang zalim daripada Banu Israel itu, akan perkataan lain. Yang mana Allah Ta'ala suruh mereka kata hittah. Tetapi mereka menukar, mengubah perkataan jadi perkataan lain. Yang akan perkataan lain yang daripada yang dikata, yang disuruh kepada bagi mereka itu. Jadi perkataan yang Allah Ta'ala suruh mereka itu katanya hittatun. Untuk nak minta ampun daripada Allah, katalah hittatun. Maknanya jatuhkan dosa, ampunkan dosa. Maka mereka itu ubah daripada hittatun tu kepada perkataan, maka kata mereka itu habbatun fi sya'ratin. Dia ubah daripada hittatun, mereka kata habbatun fi sya'ratin. Maksudnya habbatun fi sya'ratin tu sebiji gandum. Itu habbah, sebiji gandum. Pada gandum-gandum yang banyak. Itu dia ubah. Dia ubah tu kerana apa? Meringan-ringan ini sebab ubahan mereka. Sebab menukar oleh mereka itu akan perkataan. Meringan-ringan ini sebab mengubah oleh mereka itu, menukar oleh mereka itu daripada hittah kepada sya'ar habbah. Sebab menukar itu ialah meringan-ringan hukum Allah. Dia buat ringan dengan hukum Allah dan Allah senda-senda dengan hukum Allah. Mu'ala-ala ganti daripada ganti hittah. Jadi ganti daripada hittah kepada kata habbah fi sya'rah. Dan masuk mereka itu orang-orang yang zalim. Ini masuk ke kampung Baitul Maqdis, artinya Ariha, yang mana Allah Ta'ala suruh dulunya wadkhulul baba sujada, dan kamu masuk ke kampung Baitul Maqdis, artinya kampung Ariha itu masuk ikut pintu. Dalam keadaan kamu tu bongkok kepalanya, menunduk kepalanya. Tetapi dengan sebab mereka itu buat Allah, buat senda-senda, buat main-main, buat meringankan dengan hukum Allah, jadi mereka itu tak dapat masuk dengan keadaan berjalan, berdiri, menunduk, tak kuasa, sehingga dia masuk tu, dan masuk mereka itu ni kepada kampung Baitul Maqdis, artinya kampung Ariha tu, mengisuk atas punggung mereka itu. Mengisuk atas punggung maknanya bukan berjalan kaki lah, pergi dengan duduk. Itu yang mana Allah Ta'ala dendakan mereka itu, buat senda-senda dengan perkataan yang tersebut. فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ. Maka kami turunkan atas mereka itu yang zalim azab. Apa dia azab? Ta'un, penyakit ta'un dari langit. Jadi balasan azab Allah Ta'ala terhadap mereka yang zalim, zalim ke diri sendiri, yang mana mereka itu menukarkan daripada perkataan hittah kepada habbah fi sya'rah, maka Allah Ta'ala balakan mereka itu dengan penyakit ta'un. Penyakit ta'un dibalakan kepada mereka. daripada langit. Maksud daripada langit itu maknanya
penyakit taun ini bukan turun daripada langit, bukan maksudnya begitu. Sebab penyakit taun itu jadi daripada hambusan syaitan. Kata ulama katanya penyakit taun itu jadi daripada hambusan syaitan. Maka maklum syaitan bukan ada di atas langit, bahkan syaitan itu ada ke muka bumi. Tapi kata penyakit taun ini minas sama, daripada langit, dengan maknanya penyakit taun yang ditipukan kepada mereka itu pada kali ini ialah penyakit taun yang datang daripada langit, maknanya dah dicatat pada lauh mahfuz yang tersimpan pada langit. Bukan katanya penyakit itu turun daripada langit, itu bukan maksudnya begitu. Bahkan penyakit taun tu ada di atas dunia. Punca penyakitnya daripada hambus oleh syaitan kepada manusia, maka datanglah penyakit itu, tertipulah penyakit itu kepada manusia. Maka daripada itu mana penyakit taun ini bukan datang, bukan turun daripada langit. Tetapi Allah Ta'ala katanya daripada langit, minas sama, daripada langit, itu maknanya takdirnya dah tercatat di atas langit. Sebab segala perkaranya tercatat pada lauh mahfuz, dan lauh mahfuz itu tersimpan daripada sebelah atas pada langit, di langit. Jadi maknanya penyakit taun itu sebab-sebab nak boleh jadinya ialah daripada hambus oleh syaitan atas manusia. Tapi kata daripada langit itu sebab Allah Ta'ala dah catat, ada catatan kesemuanya, setiap perkara yang akan berlaku pada muka dunia semuanya sudah dicatat pada lauh mahfuz kesemuanya. Jadi mana daripada dah ditentu oleh Allah Ta'ala dan sudah dicatat pada lauh mahfuz, maknanya takdir itu turun daripada langit. Jadi tempat simpanan, tempat catatan takdir taun kepada mereka itu tertulis pada langit. Maka penyakit taun itu boleh dikatakan datang daripada langit. Bukan macam hujan turun daripada sebelah atas turun ke bumi, itu bukan maksud begitu. Bima kanu yafsukun, dengan sebab barang yang fasik mereka itu, dengan sebab barang yang fasik, yakni berdosa mereka itu, salah mereka itu, tiada mengerja taat. Apa dia jadi fasik itu? Tiada mengerjakan taat. Maka mati daripada mereka itu, daripada orang yang zalim, satu sa'ah 70,000 orang atau kurang. Lebih kurang itulah maknanya, atau kurang maknanya lebih kurangnya 70,000 dalam satu saat. Dalam satu jam lebih kurangnya 70,000, sebab ditipai oleh penyakit taun. Penyakit taun itu sebagai azab akibat daripada mereka ubahkan perkataan, buat senda-senda dengan, buat olok-olok, buat ringan dengan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah nak kenal perangai orang Banu Israel. Dia buat tak amati dengan hukum Allah, buat tak amati dengan buat senda-senda dengan hukum Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh kata hittatun, untuk nak minta ampun akan kesalahan, maka mereka bukan sekadar tak rasa bersalah, bahkan ubahkan pula perkataan yang disuruh kata ketika nak minta ampun. Jangan kata nak menyesal, daripada kesalahan, sebab dikatakan hittatun, lebih pada tu lagi kesalahan mereka, bersalah, berdosa, tak mengaku salah, tidak mengaku salah, bahkan ubah pula perkataan yang mana Allah Ta'ala suruh kata ketika nak minta ampun. Itulah ceritanya. Katanya cerita itu selepas pada mereka dah keluar daripada padang tih. Kisah minta hujan. Kisah minta hujan. Ini masuk cerita lain pula, dan juga kisah ini
berlaku pada masa Nabi Musa ada pada padang tih. Kita maklum daripada dulu bahasanya lama mereka Bani Israel berada di padang tih selamanya 40 tahun dan di situ juga wafat oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka ketika duduk di padang tih itu maklumlah suasana di sana tu susah nak cari air untuk nak minum dan untuk nak mandi itu susah nak dapat. Maka apabila susah nak dapat air itu lalu tu Bani Israel minta Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya datangkan air. Datangkan air untuk hajatan mereka, untuk minum dan untuk mandi dan sebagainya. Maka disitulah ceritanya wa idzistasqa Musa liqaumih. Kisah minta hujan. Ya, masalah minta hujan tu bukan nanti kita urai balik. Wa idzistasqa Musa liqaumih. Dan ketika meminta hujan Nabi Musa bagi kaumnya. Dan sungguh dahaga mereka itu pada padang tih. Dan ketika meminta hujan, tapi bukan maksud suruh minta turun hujan. Sebab istisqa daripada istasqa yastasqi istisqa. Yang kita maklum solat istisqa, solat sunat istisqa. Solat sunat istisqa tu yang kita maklum katanya sembahyang minta hujan. Sembahyang untuk nak minta hujan, minta Allah Ta'ala turunkan hujan. Itu istisqa. Istasqa yastasqi istisqaan. Mana meminta hujan itu makna yang kita maklumnya ialah meminta hujan. Tetapi kalau kita rujuk kepada asal lurahnya bukan begitu. Kalau kita rujuk kepada asal lurahnya bukan begitu. Sebab istasqa baik artinya istisqa itu asalnya daripada as-sakyu. As-sakyu artinya siqayah. As-sakyu atau daripada as-siqayah. As-siqayah itu ialah tuang. Tuang menuang, tuang akan air. Menuang akan air. Maknanya tuangkan air di sini bukan maksudnya tuangkan air masuk dalam cawan. Bukan sekadar itu saja. Maknanya nak minumkan air, apabila kita nak minumkan air, maka apabila didatangkan air itu untuk kita minum, maka itulah dikatakan as-sakyu atau as-siqa. As-siqayah. Bagaimana kata aja'altum siqayatal haji. Tuangan air. Jadi semata-mata kita air itu apabila diturunkan, tak kira air itu turun daripada langit ke bumi, itu dikatakan siqayah. Air apabila kita nak minum, kita tuangkan masuk dalam cawan, maka itu pun dikatakan siqayah. Dan juga begitu juga masalah apabila kita tanamkan pokok. Apabila kita menanamkan pokok, kita jirus air kepada pokok itu dikatakan as-siqayah juga. Itu pun dikatakan siqayah juga. Kita jirus air kat pokok yang kita tanam itu dikatakan siqayah. Bukan sekadar jirus. Sekiranya kalau jenis pokok-pokok tamar kemasalan, orang Arab dia tidak jiruhkan pokok tamar, hanya mereka buat lorong. Buat lorong laluan air kat celah
kat celah barisan pokok tamar itu. Maka apabila lepaskan air masuk kat lorong itu dikatakan tuang juga. Itu dikatakan tuang juga. Maknanya kalau jiruhkan pokok pun dikatakan sikoyah juga. Kita beri minum air kepada binatang pun dikatakan sikoyah juga. Kita tuang air masuk dalam cawan untuk nak minum, maka itu dikatakan sikoyah juga. Maka itu makna sikoyah, makna istisqa yang mengikut asalnya. Maka daripada makna yang tersebut tadi itulah apabila berlaku kemarau pada satu kawasan, sekiranya manusia yang ada di satu kawasan tu berperlu kepada air yang sangat, maka disunatkan buat solat sunat. Tujuannya solat itu nak minta Allah Ta'ala tuangkan air. Tapi air yang dituang oleh Allah Ta'ala kepada muka bumi dengan bentuk hujan. Air yang mana Allah Ta'ala tuangkan kepada bumi ini dengan secara turunkan hujan. Jadi apabila begitu cakap mudah-mudah sembahyang minta hujan. Tetapi bukan asalnya istisqa tu sembahyang minta hujan, bukan makna minta hujan. Jadi minta hujan tu mana Allah Ta'ala menurunkan hujan kepada bumi, itu dikatakan sakyu juga, dikatakan sikoyah. Macam kita jiruh pokok tu lah. Itu pun dikatakan as-sakyu, dikatakan sikoyah juga. Jadi datangan air untuk nak minum, minum oleh manusia, minum oleh binatang, minum oleh pokok, itu dikatakan sikoyah kesemuanya. Dan lagi pulanya, air yang diminta itu bukan sekadar nak minum, nak buat mandi, nak buat jiruhkan pokok, nak segarkan pokok, itu kesemuanya dikatakan sikoyah. Maka daripada di situ kita boleh faham di sini bahawasanya yang dia tulis tajuk kisah minta hujan itu pada panggilan kita saja. Itu makna yang panggilan yang kita termaklum bahawasanya sikoyah istisqa tu minta hujan. Tetapi kalau nak bagi betul-betulnya kisah minta tuangan air. Kalau nak panggil bagi betul dengan lurahnya ialah kisah minta tuangan air, minta daripada Allah supaya Allah tuangkan air ke bumi untuk nak minum. Itu kalau nak tilik kepada solat istisqa, minta Allah Ta'ala tuangkan air kepada bumi. Tetapi tuangan air Allah kepada bumi itu ialah dengan secara menurunkan hujan. Dengan sebab itulah kita panggil minta hujan. Tetapi kalau nak tilik kepada lurah, kita minta kawan-kawan ke siapa tuangkan air masuk dalam cawan pun istisqa juga. Bukan minta hujan lah di situnya. Tolong tuangkan cair masuk dalam cawan ini. Kawan kita pun tuangkan air masuk dalam cawan. Itu kita minta dia tuangkan air itu istisqa. Itunya. Jadi kita boleh tahu ketika meminta hujan, bukan maksud minta solat sunat nak minta hujan tu bukan dia. Solat istisqa tu bukan dia. Minta, jadi maknanya pada ketika mereka Banu Israel yang ada ketika mereka berada di padang tih, berlaku dahaga tu dengan sebab tidak ada air untuk nak minum, tak mencukupi untuk nak minum. Maka dengan sebab itu Banu Israel minta Nabi Musa berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala datangkan air. Dengan mana cara sekalipun, dengan mana hujan, dengan secara hujan, turunkan hujan ke masalan, artinya dengan secara keluarkan air mata air, itu pun masuk dalam kata istisqa juga. Sebab istisqa maknanya minta nak air. Minta nak air walaupun dengan mana-mana cara sekalipun. Minta nakkan air, Allah Ta'ala tak menurunkan hujan, Allah Ta'ala keluarkan air daripada tanah, daripada bumi. Itu pun istisqa juga. Jadi maknanya ceritanya kita kena jaga di situlah. Itu panggilan saja minta hujan.
Jadi maksudnya minta tuangan air. Mudah katanya nak ke air. Orang Bani Israel pada masa itu dahaga, tak mencukupi air yang ada, tak mencukupi, perlu kepada air, maka minta datangan air. Maka apabila minta datang air, tak mesti dengan secara hujan, tak mesti dengan cara mana-mana sekalipun. Itulah kita bagi faham, dia katanya memintakan hujan, meminta hujan tu bukan maksud nak ke hujan betul-betul tu, bukan dia. Sebab lagi pulanya cerita yang datang tu ialah hujan tak datang, bahkan air tu keluar daripada batu. Dan ketika meminta hujan Nabi Musa bagi kaumnya, jadi maknanya dengan sebab dahaga, maka kaum Nabi Musa minta Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala atarkan air kepada mereka. Maka Nabi Musa pun tunaikan hajat kaumnya, maka Nabi Musa minta Allah Ta'ala atarkan air kepada mereka. Sebab pasal apa nak kepada air? Dan sungguh dahaga mereka itu pada padang Tih. Jadi pada maknanya, sebabnya Banu Israel pada masa mereka yang berada pada padang Tih itu dalam keadaan dahaga. Dalam keadaan dahaga maknanya bukan dahaga, maksudnya dahaga, betul-betul dahaga di leher tu. Bukan maksud gitu, maknanya air tak mencukupi. Itu maksud dahaga. Dan sungguh dahaga mereka itu maknanya tak mencukupi air. Boleh jadi langsung tak ada air, ataunya ada juga tapi tak mencukupi untuk oleh minum Banu Israel yang ada beribu-ribu pada masa itu pada padang Tih. Sebab suasana kawasan pun kawasan yang penuh itu tidak ada pokok, kering, penuh dengan batu, tidak ada pokok, maka memang kawasan begitunya kekurangan air. Maka apabila berdoa oleh Nabi Musa kepada Allah supaya Allah hantarkan air kepada mereka, maka Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Musa untuk nak dapatkan air, buat caranya begini. Fakul nadrib bi'asakal hajar. Fakul nadrib bi'asakal hajar. Maka kata kami, Allah Ta'ala, kami itu Allah Ta'ala. Maka kami kata, ini kami menyuruh, kami berperneman bagi Nabi Musa. Apa Allah Ta'ala suruh kepada Nabi Musa? Pukul olehmu, wahai Musa, dengan tungkat engkau itu. Pukul olehmu, wahai Musa. Pukul olehmu, kamu tu siapa? Ialah Nabi Musa. Pukul oleh kamu, yakni wahai Nabi Musa, dengan tungkat engkau. Tungkat ni lah, tungkat yang katanya cerita jadi ular pun tungkat ni lah juga. Yang mana tungkat ini cerita asalnya yang Nabi Adam bawa turun daripada syurga. Jadi pada ketika Nabi Adam turun daripada syurga tu, ada di kat tangan dia sebuah tungkat. Ada sebuah tungkat. Jadi tungkat itu daripada syurga yang mana Nabi Adam lekat kat tangan Nabi Adam, bawa turun kepada bumi. Maka tungkat itu memanglah dipesakai oleh anak Nabi Adam turun sampai kepada Nabi Syuaib. Turun sampai kepada dipesakai sehingga jatuh kepada tangan Nabi Syuaib, bapa mentua bagi Nabi Musa. Dan Nabi Syuaib itulah serahkan tungkat itu kepada Nabi Musa untuk nak guna pada ketika membelakan kambing. Semenjak daripada itulah tungkat asalnya daripada tangan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib bagi kepada Nabi Musa. Maka tungkat inilah sebuah gunanya, nak sebagai jadi mukjizat, jadi ular pun tungkat inilah juga. Yang membelahkan laut pun tungkat inilah juganya. Yang memukulkan batu untuk keluarkan air, tungkat inilah juganya. Maka kami kata bagi Nabi Musa, pukul olehmu dengan tungkat engkau
itu akan ini batu. Allah Ta'ala firman, arah kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa pukulkan akan batu itu dengan tungkatnya. Batu tu batu mana? Iaitu batu yang bawa lari dengan kainnya yang ringan. Iaitu batu, ini sebuah batu. Batu yang dipukul, yang akan dipukul oleh Nabi Musa untuk keluarkan air itu, batu inilah yang bawa lari kain Nabi Musa. Batu ini bawa lari akan kain Nabi Musa. Jadi ceritanya dia ketika itu syariat Nabi Musa itu tidak wajib tutup aurat. Syariat Nabi Musa tak wajib tutup aurat. Maknanya kalau telanjang tu tak berdosa. Itu syariat dia. Syariat kita Nabi Muhammad wajib menutupkan aurat. Kalau membukakan aurat berdosa. Jadi syariat Nabi Musa tak wajib menutupkan aurat. Dengan maknanya kalau telanjang, telanjang nak pergi ke mana telanjang depan orang ramai itu tak berdosa. Maka jadi pada ketika padang tih lah, ada Banu Israel itu bercakap, cakap sama dia, katanya Nabi Musa ni dia ketika dia mandi tak pernah pecat, tak pernah buangkan kain. Jadi mandi dengan kain. Macam kita lah mandi itu, mandi kat mana, kat telaga, kat sungai itu memanglah kita mandi dengan kain, tak telanjang pun. Maka Nabi Musa dia tak pernah telanjang ketika dia mandi. Maka apabila Banu Israel perhati kepada Nabi Musa, dia tak pernah telanjang sebab telanjang tu tak haram. Tak pernah telanjang ketika dia mandi. Maka Banu Israel dia cakap sama-sama mereka bercakap, katanya ada penyakit pada kemaluan bagi Nabi Musa. Nabi Musa ada satu penyakit di kemaluan dia. Sebab tu dia segan nak buka kain ketika dia mandi. Maka dengan sebab nak habiskan cakapan itu, nak habiskan benda itu, maka apabila Nabi Musa nak mandi, dia buangkan kain dia, letak kat sebuah batu itu. Maka apabila tengah-tengah Nabi Musa sedang mandi, maka batu itu bawa larikan kain Nabi Musa. Apabila bawa larikan, jadi batu tu bergerak. Kain Nabi Musa dia nak mandi, dia buangkan kain, letak atas batu. Maka batu tu bawa larikan kain Nabi Musa. Maka apabila bawa larikan kain Nabi Musa pun ikut belakang kejar. Ketika Nabi Musa kejarkan batu itu, orang ramai boleh tengoklah pada kemaluan dia. Tidak ada nyata di situlah nyata katanya tidak ada penyakit, tidak ada apa pada kemaluan Nabi Musa. Jadi tujuannya batu itu bawa lari itu nak habis tuduhan Banu Israel kepada Nabi Musa pada penyakit itu. Apabila bawa lari, Nabi Musa pun kejarlah. Ya hajarus saubi, Nabi Musa, wahai batu, baju aku, nak bawa pergi ke mana? Maka batu tu bawa lari, masuk ke kampung, semua masuk kawasan orang, maka semuanya boleh tengok. Dan dan ceritanya apabila selepas pada itu Jibril datang kepada Nabi Musa. Jibril datang kepada Nabi Musa, Jibril suruh Nabi Musa simpankan batu itu. Simpankan batu itu tadi, batu yang bawa lari kain dianya. Jibril suruh apa dia? Suruh Nabi Musa simpankan batu itu. Maka Nabi Musa pun ambil simpankanlah batu itu.
Maka dia katanya batu itu macam mana batu dia? Tengok. Yang ringan, batu tu tak berat. Batu tu batu yang ringan. Yang ringan, sebab apa ringan? Tengok depan, 4 segi. 4 persegi. Bentuk batunya ialah 4 persegi. 4 persegi, hasta pada hasta. Hasta pada hasta. Jadi 4 persegi maknanya 4 persegi, setiap jihad tu, setiap pihak tu satu hasta. Satu hasta, satu hasta. Sebelah mana-mana pun satu hasta, satu hasta. Seperti kepala orang, bentuk dia ni. Rupa dia tu macam bentuk rupa kepala manusia. Rupa batunya. Rakham atau kadzan. Rakham atau kadzan. Keras atau surai. Baca begitu tak? Keras atau surai ke baca macam mana? Seroy. Minta tulis, saya tak pasti itu bacaan dia. Jadi Seroy. Jadi maksudnya tak apa dia? Tak jadi tumpat. Batu itu tak, kalau jadi batu marmer tu jadi tumpat. Maknanya surai itu maknanya dia jadi tak kemas. Ya, mudah pecah. Jadi ada macam lubang-lubang macam sarang nanai. Sebab tu jadi lorong untuk keluar air. Sebab tu dia kata ringan tadi. Sebab tu batu tu ringan. Batu tu batu ringan. Ya. Dia maksudnya yang ringan tadi tu dengan sebab dia beginilah. Jadi keras tu maknanya bukan tumpat. Keras tu maknanya kemas. Apa dia? Kukuh. Keras tu maknanya kukuh. Keras maknanya kukuh. Maknanya kalau kita pukulkan dengan umpama tukul tu tak pecah. Itu keras maknanya kukuh. Atau surai, maknanya ada berlubang-berlubang, ada macam kalau semut boleh berjalan kat dalam. Kalau semut masuk, boleh masuk kat sebelah dalam tu, boleh berjalan kat celah-celah dekat dalam batu. Itu bentuk batunya. Maka pukul ia akan dia. Maka Nabi Musa pun pukullah batu itu. Pukul tu macam, pukul tu bukan pukul untuk nak mempecahkan batu. Pukul tu macam buka Swiss. Macam buka. Kalau kita sekarang buka paip. Jadi dia caranya apabila nak air, dia pukul. Apabila sudah ambil air, dia pukul pula sebagai tutup. Macam lampu, macam Swiss lampu kat dinding tu, apabila kita nak pasang lampu, kita tekan. Apabila kita nak tutup, tekan pula. Ya. Jadi pukul tu bukan pukul nak bagi pecahkan batu tu, bukan. Jadi tujuan pukul tu begitulah.
Macam kalau orang tua masa dulunya, radio dia atau TV masa dulu tu, apabila dia buka tak jalan, dia ketuk. Ambil benda-benda, ambil kayu ke ambil pot, start boleh bunyi suara. Macam tu lah. Jadi maknanya apabila nak air, dia pukulkan batu itu. Sudah sepena ambil air, maka pukul pula sebagai tutup. Jadi ada on, ada off jugalah. Pukul yang pertama buka, pukul yang kedua tutup. Bukan pukul untuk nak mempecahkan batu tu, bukan dia. Bahkan buka tu pukul untuk nak salah kata buka lah. Gitu lah. Maka apabila Nabi Musa pukul, jadi maksudnya suruh dipukul tu bukan sekaligus pukul tu air keluar tak berhenti-berhenti, bukan maksudnya begitu. Jadi batu tu Nabi Musa dah simpan kat rumah dia. Ada simpan kat rumah dia. Maka apabila nak air, maka Nabi Musa pukul, keluar air. Maka apabila sudah sepenuh tak ada air, ambilkan air ke semuanya, Nabi Musa pukul pula. Air itu berarti fanfajarat, ini sekali pukul maka keluar oleh air. Fanfajarat min husnata asyrata ainah, maka memancar daripadanya, memancar tu maknanya keluar lah. Tapi cakapnya air apabila keluar dengan secara kuat tu katakan memancar. Maknanya maksudnya keluar. Tetapi kalau keluar slow-slow tu tak panggil memancar. Apabila air tu keluar, tengok pipe kita kat rumah tu, kalau air slow tu kita tak panggil memancar. Kita buka air slow saja. Tapi kalau air banyak, ia keluar kuat, kita katanya memancar. Jadi maksudnya, maka memancar, yakni keluar daripadanya, mengalir, tapi mengalir tu macam tak kuat. Kalau kata mengalir tu maknanya keluar tu tak kuat. Ni katanya memancar, mana keluar tu banyak. Macam air tu kalau tempat yang tempat kawasan itu kita buka pipe tu, air tu keluar dan kuat, jadi memancar. Tapi kalau air tak nak banyak, kita keluar tu jadi seluruh tubik, itu dikatakan mengalir. Jadi maknanya Allah Ta'ala guna fanfajarat, maka memancar. Itu nak cerita katanya bukan tubik, bukan keluar air daripada batu tu dengan secara bertitik, mengalir, berjerat, begitu bukan dia. Tubik tu macam kita buka pipe dah, memancar tubik, terpacar-pacar keluarnya. Maka memancar daripada batu itu 12 mata air. Jadi 12 lorong. Jadi maknanya daripada sebiji batu tadi, sebuah batu yang 4 persegi, satu hasta tu apabila dipukul maka keluar air, kat keliling batu itu 12 mata air. Keluar daripada batu itu 12 mata air. 12 mata air itu sebilang asbat, yakni mengikut bilangan asbat. Siapa asbat? Puak Bani Israel yang 12. Golongan Bani Israel semuanya ada 12. Kita nak faham 12 macam mana puak di sini, kita rajak balik kepada Israel tu Nabi Yaqub. Yang mana setengah daripada Nabi Yaqub tu anak dia ialah Nabi Harun. Maka adik-beradik semuanya anak Nabi Yaqub kesemuanya ada 12 orang. Semuanya lelaki kesemuanya. Anak Nabi Yaqub kesemuanya, sekali Nabi Yusuf, sekali dengan adiknya, apa dia nama? Belyamin, semuanya 12 orang. Daripada di situ, daripada anak Nabi Yaqub semuanya 12 orang. Maka setiap-tiap anak cucu bagi 12 orang tu dikatakan satu golongan, satu puak. Ini keturunan Belyamin, ini keturunan Nabi Yusuf, ini keturunan Yahuda, katalah ini keturunan bagi
Lawi, banyak daripada semuanya anak cucu Nabi Yakubnya, anak Nabi Yakub semuanya lelaki kesemuanya. Semuanya bilangannya 12 orang. Maka anak cucu bagi tiap-tiap seorang tu dia terbahasa kepada bapa nenek dia lah. Ini keturunan, ini puak ni keturunan Lawi. Ini keturunan Yahuda. Ini keturunan ni keturunan Bilyamin. Begitulah. Jadi mengikut sebilangan asbat. Asbat tu kalau tilik pada asal luah maknanya anak cucu Nabi Yakub. Cucu cicit. Jadi maknanya mengikut bilangan, jadi mata air yang keluar tadi tu keluar 12 mata air. Jadi maknanya satu puak daripada Banu Israel yang 12 itu dia tak kacau. Ini ambil di sini, puak ni ambil di sini. Dia di satu-satu lorong, satu-satu mata air dah ditentukan. Satu apa dia? Satu mata air ditentukan dengan satu puak. Satu lagi untuk satu puak. Satu lagi untuk satu puak. Jadi mana tak jadi bubuk, tak jadi bergaduh lah. Jadi maknanya setiap hari apabila ada perlu kepada air, mereka datang kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun buka, pukul yang pertama sebagai buka, maka terpacah oleh air. Maka apabila dah ambil sepenuhnya, Nabi Musa pukul pula sebagai tutup. Apabila sampai masa air dah habis, datang pula, pukul pula. Selepas pada ambil semuanya, tutup pula. Begitulah. Bukan maksud katanya sebab ada setengah orang tu dia salah faham. Sebab dia faham katanya ada batu sebiji, ada sebiji batu, ada sebuah batu, maka Nabi Musa pukul tu terkeluar daripada batu itu 12 air mata dan mengalir situ tak berhenti-berhenti. Bukan maksudnya begitu. Bukan katanya 24 jam tu selepas pada Nabi Musa pukul satu kali saja. Selepas pada pukul satu kali saja tu air terkeluar daripada batu itu 12 air mata, tak berhenti-berhenti 24 jam keluar sampai ke bila-bila. Bukan maksudnya begitu. Jadi maknanya semacam pilih paip kat rumah tu lah. Nak guna buka, sudah guna tutup. Begitu ya. Bukan sekali pukul mengalir air sepanjang masa, bukan maksudnya begitu. Itulah. Jadi maknanya tak tahulah itu mukjizat kuasa Allah. Allah Ta'ala keluarkan air daripada batu yang tak begitu besar. Empat persegi, satu hasta setiap pihaknya. Itu saja. Itu perkara yang menyalahi dengan adat. Sebab tu memecahkan air daripada batu itu setengah daripada mukjizat yang mana Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Musa. Seterusnya, qad alima kullu unasim mashrabahum. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Sungguhnya telah ketahui oleh tiap-tiap manusia asbat itu tempat minum, yakni tempat nak ambil air. Dia cakapnya zuhirnya begitulah, bukan kata nak minum tu datang ke batu, bukan begitu. Jadi nak pergi tadah air itu di bucu mana, di tempat mana, di batu itu dia tahu masing-masing. Maka tiada sekutu mereka itu oleh yang lain. Jadi maknanya dah tentu satu mata air untuk satu puak, satu mata air oleh satu puak. Jadi tak jadi bergaduh lah, tak jadi sekutu. Nak ambil di situ, nak ambil di sini tak boleh. Yang ini puak ni ambil di sini, puak ni ambil di sini. Kalau kita sekarang dah tanda nombor lah. Kau ambil pada mata air nombor 1, yang ni ambil pada mata air nombor 2, macam itulah. Jadi maknanya apabila sampai masa tu masing-masing tahulah, kau nak ambil di sini, aku nak ambil di sini, dah tahu masing-masing. Jadi maknanya bukan datang setiap-tiap orang pula nak ambil air tu. Maknanya dia adalah satu kelompoknya atau wakil untuk ambilkan air, satu kelompoknya, satu grupnya, satu puaknya datang wakil untuk nak terimakan air, untuk nak tadahkan air daripada batu Nabi Musa. Jadi maknanya
semenjak daripada hari itu, semenjak pada itu, jadi Bani Israel yang ada pada padang tih itu tidak terputus oleh air. Jadi mereka dapat minum, dapat apa dengan secara sempurna. Itu mana katanya, sungguh telah ketahui oleh tiap-tiap manusia asbat. Jadi dah tahu masing-masing. Kata dia nak ambil ke mana. Nak ambil kat bucu mana. Nak tadah air, mata air mana. Dah tahu masing-masing. Tempat minum mereka ni. Tempat nak ambil air, nak tadahkan air di mana. Dah tahu masing-masing. Maka tiada bersekutu, berkongsi oleh mereka itu yang lainnya. Tempat puak ni lah ambilnya. Kemudian katanya, dan kami kata bagi mereka itu, dan kami Allah Ta'ala kata berfirman bagi mereka itu, bagi Nabi Bani Israel selepas daripada dibagikan air untuk sepenuhkan hajat, kulu washrabu min rizqillahi, dan makan oleh kamu dan minum oleh kamu daripada rezeki Allah. Dan makan oleh kamu dan minum oleh kamu daripada rezeki Allah. Yang mana minum daripada air yang keluar daripada batu. Makan ialah makan al-manu dan as-salwa. Sebab ceritanya pada masa mereka duduk di padang tih, al-manu dan salwa itulah makanan bagi mereka, tidak ada makanan yang lain. Kulu washrabu min rizqillah, makan oleh kamu, yakni makan al-manu dan as-salwa. Makan oleh kamu, yakni makan al-manu dan makan as-salwa. Sebab cerita ini pada masa Nabi Musa dan Bani Israel terlekat, tersesat, tak boleh keluar daripada padang tih. Manu dan salwa saja makanan mereka. Dan minum oleh kamu, minum daripada air yang keluar daripada batu tadi. Makan oleh kamu dan minum oleh kamu daripada rezeki Allah. Rezeki yang datang daripada Allah. Jadi minuman adalah rezeki. Makanan yang kamu makan adalah rezeki yang datang daripada Allah. Sebab rezeki ini pada makna syaraknya ialah setiap-tiap benda yang kita boleh ambil guna dengan dia. Boleh guna dengan secara makan. Kalau makanan boleh guna dengan secara minum. Kalau minuman, kalau boleh guna dengan secara pakai. Kalau pakaian, itu dikatakan rezeki yang datang daripada Allah. Wala ta'saw fil ardi mufsidina. Wala ta'saw fil ardi mufsidina. Dan jangan kamu berbuat fasid dalam bumi. Fasid, kalau tulisan dengan dal di belakang tu mana buat rusak. Fasid dengan dal maknanya buat rusak, merusak. Kalau fasik dengan qaf, itu maknanya berdosa dengan dosa besar. Berdosa, melakukan dosa besar, artinya mengakali di atas dosa kecil. Itu fasik kalau dengan qaf. Fasik dengan qaf maknanya mengerjakan dosa besar jadi fasik, mengekali di atas dosa kecil jadi fasik. Dan jangan kamu berbuat fasid, buat merusak pada dalam muka bumi, pada dalam bumi. Ini pada muka bumi. Pada dalam bumi, yakni pada muka bumi. Padahal keadaan kamu berbuat fasik sekalian. Jadi maknanya padahal kamu berbuat fasik sekalian tu, itu nak sebagai, itu makna sama dengan berbuat fasik. Itu jadi sebagai ulangan saja. Kalau nisbah bagi nahwu tu panggil hal muakkidah. Jadi maksudnya jangan kamu membuat fasid pada muka bumi, itu ya.
dia tak jadi kait, maknanya maksudnya jangan kamu buat merosak pada muka bumi. Buat rusak pada muka bumi itu dengan secara kamu buat maksiat. Dengan sebab apabila dilakukan maksiat sehingga tersebar maksiat itu, maka Allah Ta'ala akan menurunkan bala. Apabila Allah Ta'ala menurunkan bala, di situlah muka bumi akan jadi rusak. Saya tengok cerita-cerita apabila mereka membuatkan maksiat, mengerjakan dosa besar, maka menyebabkan muka bumi jadi rusak. Tengok tu dibalikkan muka bumi, digempurkan bumi, dipecahkan bumi, itu merosakkan bumi, maknanya membuatkan maksiat. Apabila buat maksiat jadi tersebar maksiatnya, maka Allah Ta'ala menimpakan bala. Apabila bala menimpa itulah merosakkan muka bumi, semacam tsunami. Maka tsunami itulah merosakkan muka bumi. Tapi maksud di sini, jangan kamu buat maksiat, dengan sebab maksiat itulah bumi dirosakkan. Dengan sebab ditipu bala oleh Allah. Bukan kata jangan buat rusak pada muka bumi, jangan gali, jangan apa, bukan maksudnya begitu. Dan jangan kamu berbuat fasid dalam dalam bumi, ini pada muka bumi, hal keadaan kamu berbuat fasid sekalian. Mana jangan kamu buat fasid pada muka bumi. Maknanya mestilah kamu buat baik ketika kamu berada pada muka bumi. Kamu mesti buat kebajikan. Dengan sebab kamu buat kebajikan, kamu dilepaskan daripada bala, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah Ta'ala tak menurunkan bala, maka bumi itu terselamat daripada dirosakkan. Itulah. Kemudian katanya wa idh qad qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ard wallahu alam walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فاردد علينا وابتهج إليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Rabah.